Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, Warisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung bacaan kitab Idaman Penuntut pada memperhatikan yang khusus ilmu fikih bahagian jual beli dan menikah tenggang yang kedua. Surat 32 Babur Rahnu. Babur Rahni. Perkataan Ar-Rahnu itu pada lughah maknanya tetap, tenang, dan pada syarak maknanya menggadaikan harta buat cagaran hutang. Satu, nota kakinya di bawah, sandarannya sebelum ijma', sebelum kesepakatan ulama' ialah firman Tuhan. Di sandaran yang pertama ayat Al-Quran lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihanum makbudah. Shadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 283. Artinya lebih kurang, sekiranya kamu dalam musafir, tidak dapat orang menuliskan hutang antara kamu, hendaklah ada cagaran yang dipegang. Dalil ayat Qurannya adalah tanda kepercayaan dalam bahagian hukuk. Satu, hak, banyak hukuk. Hak-hak, dalam bahasa Melayu, hak-hak adalah tanda kepercayaan dalam bahagian hukuk. Hak-hak itu tiga perkara. Pertama, saksi. Kedua, gadai. Dan ketiga, jamin. Saksi untuk mengelakkan daripada ingkar, gadai untuk mengelakkan daripada tak berbayar, dan jamin untuk mengelakkan daripada kepapaan atau bankrupt. Jika hutang tidak dibayar atau tidak disempurnakan, maka barang cagaran itu bolehlah dijual dan harganya untuk menjelaskan hutang. Rukun gadai itu 4 perkara. Pertama, barang atau harta yang dijadikan cagaran disebut marhun. Kedua, sebab diadakan cagaran disebut marhun bih. Ketiga, sirah. Bukan ketiga, ada, patutnya ada titik pada kaf tu, jadi huruf ga. Ketiga, sirah, iaitu ijab dan qabul. Serah dan terima. Keempat, kedua-dua yang berakad disebut rahin, yakni yang menggadai, dan murtahin, yakni pemegang gadaian. Tiap-tiap barang atau benda yang harus dijual haruslah dijadikan cagaran. Maka tidak sah hutang dijadikan cagaran, kerana sukar hendak mendapatkannya balik. Demikian juga dia kena barang benda lah. Demikian juga manfaat sesuatu barang tidak sah dijadikan cagaran
kerana tidak ada kepercayaan sebab boleh binasa. Manfaat sesuatu barang tak boleh jadi cagaran. Demikian juga tidak sah dijadikan cagaran barang yang tidak sah dijual, seperti harta wakaf dan hamba mukatab, muka. Tetapi sah digadaikan saham dari syarikat. Diadakan cagaran itu kerana berhutang. Dari itu tidak sah cagaran kerana barang seperti pinjam kitab dengan diadakan cagaran barang lain, atau menahan harta yang dirampas, yang dicuri dengan ada cagaran barang lain, atau ambil barang orang hendak lihat dahulu sebelum beli dengan cagar barang lain. Ini semua tidak sah kerana bukan hutang. Tiada sah gadai melainkan dengan ijab dan qabul, seperti berkata yang berhutang, saya gadaikan ini kepada anda. Jawab piutang, saya terimalah gadaian ini. Kalau saya pergi ke Ar-Rahnu tu, Bank Muamalat Ar-Rahnu ataupun Ar-Rahnu Express, yang ada sirah dia lah, ikutlah, disebut ikut. Bak kata Kasim Baba, orang kaya pun kadang-kadang sesak dah. Jadi ada barang kemas tu gadai lah, ataupun cagar kan. Cagar, kalau dapat bayar hutang semula, apa nama ni, dapatlah balik emasnya. Tak dapat, gadai lah. Antara ijab dan qabul itu disyaratkan berhubung, jangan diselangi dengan perkataan yang lain atau diam yang lama. Kena cepatlah pas ijab terus qabul. Dan tiada digantung, yakni ta'liq dengan sesuatu, seperti jika si fulan datang atau diwaktukan sekian-sekian masa, seperti sebulan dan lain-lain. Bagaimana syarat pada jual beli, tak boleh digantunglah. Harus bagi yang menggadai rujuk, yakni tarik balik pada gadaian, yakni di-cancel akadnya sebelum diterima oleh pemegang gadai. Dah terima dah tak boleh lah. Maka jika sudah diterima, tiadalah boleh ditarik balik. Kalau dalam akad gadai ada mengandungi syarat yang merugikan pemegang gadai atau orang yang menggadai, seperti tak boleh jual apabila sampai tempoh hutang, atau manfaat barang itu kembali kepada pemegang gadai, atau apa yang bertambah pada barang itu kembali kepada pemegang gadai, atau apa yang bertambah pada barang itu termasuk jadi cagaran, tidaklah sah gadaian dalam ketiga-tiga masalah ini. Dia tak boleh ada syarat yang merugikan pemegang atau orang pemegang gadai atau orang yang menggadai. Kerana dalam masalah yang pertama bertentang dengan tujuan mengadakan gadaian. Masalah pertama apa dia? Iaitu apabila sampai tempoh hutang tak boleh jual. Apa pula tak boleh jual? Awak dah tak boleh bayar. Jadi dia jual lah. Dalam masalah yang, sebab asal masalah gadai ni, kalau awak tak mampu bayar hutang, barang itu dijual supaya dapat membayar hutang. Macam tu. Dalam masalah yang kedua bertentang atau bertentangan dengan kehendak akad gadai. Kerana tujuan akadnya bahawa manfaat barang itu untuk yang menggadai. Dan dalam masalah yang ketiga, kerana tidak diketahui berapa tambahan itu, boleh jadi ada dan boleh jadi tak ada. Adalah syarat orang yang menggadai dan pemegang gadai itu ialah orang yang layak mengurus hartanya, bagaimana pada jual beli dan lain-lain. Maka wali, yakni bapa atau datuk atau pemegang wasiat, tidak diluluskan menggadai harta kanak-kanak. Bapa gadaikan harta kanak-kanak, tak lulus, tak boleh. Datuk gadaikan harta kanak-kanak.
atau orang gila. Orang gila punya harta digadaikan, tak boleh. Dan tidak boleh menerima gadai untuk keduanya, yakni kanak-kanak dan orang gila, melainkan kerana darurah, yakni terpaksa, atau kerana ada untung yang nyata ketika itu baharu diluluskan ia menggadaikan atau menerima gadai untuk hutang kerana belanja mereka yang perlu. Orang yang menggadai, ini tuan barang, harus boleh mengambil hasil dari hasil tu ianya kurang satu titik. Tuan barang harus ini boleh mengambil hasil daripada barang yang digadaikan atau menggunakan manfaatnya yang tiada mengurangkan ain barang itu, seperti tanah dan rumah boleh diduduki dan kenderaan boleh ditunggang, tetapi tidak boleh membuat bangunan lain di atas tanah itu. Demikian juga ditanam dengan tanaman yang boleh mengurangkan harga tanah. Kemudian jika boleh dapat manfaat daripada barang yang digadaikan itu dengan tak payah dibawa balik ke rumah yang menggadai, umpama hamba yang pandai menjahit dan menulis, tidaklah payah dikembalikan kepada yang menggadai, yakni dibiarkan di rumah memegang gadai. Sebaliknya, jika tidak boleh dapat manfaat, ini tiada dapat menjahit atau menulis, kenalah dikembalikan kepada yang menggadai dengan ada saksi. Jika ada tahmah, ya, bunyi tahmah dalam permintaan kali yang pertama. Simak balik tahmah ni. Baik, takdirnya barang atau benda itu binasa masa dalam tangan yang menggadai dengan tiada taksirnya, kecuaiannya. Tiadalah wajib ia mengganti. Dia rosak masa dalam tangan yang menggadai, tapi bukan kerana kecuaiannya, so tak wajib gantilah. Selain daripada manfaat menjahit dan menulis, pihak yang menggadai boleh setubuhi hamba sahaya itu dan lain-lain buatan yang ditegah dengan ada izin pemegang gadai. Tetapi sebelum dilakukan kerja-kerja itu, ia, yakni pemegang gadai, boleh menarik balik izinnya itu, sama juga macam hukum orang yang memberi wakalah, wakil kepada seseorang. Ada hak memecat wakilnya itu sebelum ia membuat apa-apa kerja. Ini cerita hamba lah dulu. Setelah pemegang gadai menarik balik izinnya, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh yang menggadai itu lagha semuanya, yakni tak boleh dipegang. Tidak ditegah yang menggadai membuat perkara untuk kebaikan gadaian, seperti dibekam dan diselar kulit untuk menahan atau mencegah daripada penyakit. Ini masih lagi cerita hamba. Belanja barang gadaian itu seperti makan hamba, makanan kuda dan sebagainya wajib atas yang menggadai. Dan jika gadaian itu bukan dia punya, seperti ia pinjam barang orang lain, maka belanjanya wajib atas tuan yang punya. Barang gadaian itu adalah amanah kepada pemegang gadai. Jika berlaku kerosakan atau binasa dalam tangannya, tiada wajib atasnya mengganti, melainkan jika dengan sebab cuainya, seperti ditunggang kuda atau dimuatkan atasnya barang-barang berat dan sebagainya. Ketika itu wajiblah ia mengganti. Jika pemegang gadai mendakwa barang gadaian itu sudah tidak ada lagi kerana telah binasa, dengan tiada menyatakan sebabnya yang nyata atau tersembunyi, nescaya dibenarkan cakapnya dengan bersumpah. Kena bersumpahlah. Atau ia menyatakan sebabnya yang tersembunyi, seperti dicuri orang, atau menyatakan sebabnya yang nyata, seperti rumah terbakar yang diketahui orang, dibenarkan cakapnya itu dengan sumpah juga. Kena bersumpah juga.
Habis bab gadai. Babu syarikah. Babu syarikat. Syarikat ni. Kadang maksudnya bila seorang tu bergadai, itulah dia gadai barang dia. Itulah bila sampai masa dan tempoh kan dia kena balik. Kalau ada nak barang tu lah. Atau dia tak boleh bayar, jadi barang tu lihat. Barang tu ya, kalau macam Ar-Rahnu tu sendiri, kita boleh sambung tempoh masa. Kalau macam pinjam bukan dengan syarikat Ar-Rahnu, orang lain biasa, ikut perjanjian lah. Macam mana ni kalau saya tak mampu bayar, kena awak ambil terus, ataupun awak boleh bagi peluang saya nak tambah, kira macam sewa jaga. Buat deal lah, perjanjian. Kalau barang-barang tu tak pintu bayar hutang, boleh minta. Kalau dua-dua setuju tempoh ni, kalau tak mampu bayar, saya jual. Ya, saya setuju. Dua-dua setuju, memang dia jual lah. Kalau jual tak, masa tak bernambah hutang dia minta lagi. Boleh lah minta. Pasal apa? Biasanya kita bagi hutang bawah sikit harga tepat-tepat ataupun bawah sikit harga. Kalau Rahnu dia biasa macam tu. Sama ada nak 100%, biasanya dia kurang sikit daripada yang dibenarkan untuk pinjam tu, kurang sikit daripada harga barang tu. So kalau kita lah yang jadi pemegang gadai tu, janganlah bagi lebih daripada harga barang tu. Keuntungan tu maknanya jual si pemegang gadai tu untung. Untuk tanah lah kalau jual. Contoh orang jaga tanah dia, dia tak ada bayar, tanah dia yang jual. Waktu dia jual mesti tinggi kan. Dia boleh dapat. Dia betul juga dana dia. Tak pastilah, sebab dia dah buat perjanjian, kena masa bayar waktu sekian, dia tak mampu bayar. So kalau sebab dia bukan jual, dia cuma gadaikan saja. Gadai. Apa kelebihan? Dia bagi kurang lagi. Oh, yang mempunya tanah lah. Itu masa kita bagi pinjaman tu, biasanya dia ambil dalam 70 hingga 80% daripada harga pasar dia bagi pinjam. Sebab itu ada yang itulah satu harga masa 100 kan. Dia tak bagi 100, dia orang 100 dalam 2000 dia boleh. Jadi dia ada skill, ada reserve ada harga pasaran. Sebab tu pihak bank dan bukan itu dia tak boleh rugi punya. So apa pinjaman yang dibagi itu biasanya entah kita harga pasaran. Dia selamat dia memang ambil jalan selamat tu. Cuma yang jadi dia kata misalnya kadang-kadang mengenai masa dia tak nak kan, macam owner kan, tak nak dia tak payah nak sesuatu, nanti dia tak nak ambil lah, dia tak jual. Jadi dia kira dia biarkan apa yang jual kan, bukan jual dan yang ambil apa yang guna pinjaman yang penting itu dapat terkurang dari itu. Ada apa nama Matlul Badruin tak? Pinjam Matlul Badruin, kitab Matlul Badruin. Pinjam. Kot ada dia punya perbahasan ni. Kalau tak ada kena semak sebelum tadi lah. Ada bawa? Tapi sebelum tadi ada bab ni tak? Bab niaga jual beli. Saya bawa yang pandai lah. Masa dia pinjam kan, waktu dia tengok harga naik kan, harga naik, dia tak nak bayar lah. Tak nak bayar dulu. So dia biarkan, so pihak bank berjual kan. Dan dia jual tu harga pasaran dah tinggi. Jadi bank berhak ambil waktu rasa pinjaman berapa dia tak boleh mulai.
Dia menjadi kaki satu kan. Aha. Tapi dia rekam dia. Jadi ikut syarat atau ikut konvensional? Itu memang Kalau ikut syarat kan? Jadi ada konvensional kan? Itu macam mana? Memang perjalanan dia lah. Itu pun memang pengalaman saya. Itu yang realiti lah ya. Ini gadai 109. Tapi biasanya dalam benda-benda ni pun dia ada apa tu dia pada dengan nasihat itu pakar syariah dia dalam dengan terapkan. Kalau kita tengok kitab Matlaul Badroin, kalau tak ada, kita tengok Sabil Mutajid kalau ada. Atau saya ada Ada buat Amal Rahmat sebelum tadi ada ya. Nanti saya kalau tak ada lagi. Kitab Matlaul Badroin wa Majma'ul Bahrain bagi Al-Abdu Al-Fakir Al-Fani Muhammad bin Ismail Daud Fatan ulama Fatan Thailand ya. Muka surat 109 Kitabur Rahm. Ini kitab pada menyatakan hukum bergadai. Bermula maknanya pada syarak menjadikan ain yang dibangsakan bagi harta pertangguhan. Satu nota kakinya qauluhu katanya pertangguhan. Demikianlah pada naskah muallif ngarang kitab dan mudah-mudahan yang betulnya pertangguhan. Intiha musahihah tamat kataan. Bagi harta pertangguhan dengan hutang disempurnakan hutang daripadanya tatkala uzur sempurnanya, maka dijual akan gadaian tatkala jadi tunai supaya disempurnakan hutang daripada harganya. Dan tiada sah rahnu itu melainkan dengan ijab dan qabul. Maka disyaratkan bahawa tiada diselangi antara keduanya perkataan yang lain atau diam yang panjang, dan ketiadaan ta'liq syarat bergantung dan diwaktukan dia. Tiada diwaktukan dia, dan bahawa tiada disyaratkan padanya barang yang kuberi mudarat bagi rahin dan murtahin, yakni yang menggadai dan orang yang memegang gadai, seperti disyaratkan segala zawaidnya. Umpama buah pohon kayu dan anak kambing itu jadi gadaian, atau disyaratkan manfaat gadaian bagi murtahin, atau jangan dijual tatkala sampai ketikanya. Maka jika syaratkan pada rahnu akan barang yang menghendakinya, seperti mendahului murtahin dengan benda gadaian itu tatkala bersesak-sesak ku punyai hutang, atau disyaratkan pada rahnu akan maslihah kepentingan baginya, seperti disaksikan dengan dia, atau disyaratkan barang yang tiada dikehendak padanya, seperti disyaratkan bahawa memakai sahaya yang digadaikan itu bagian-bagian, maka sah akadnya. Dan lara syarat yang akhir ini. Dan syarat tiap-tiap daripada rahin dan murtahin bahawa ada ia lulus tasarrufnya, dengan bahawa ada ia balik lagi berakal, tiada tak nampak tulisan ni, tiada dihajarkan atasnya dengan sumpah, dan tiada digagahi akan dia, tiada dipaksa. Jika keluar kanak-kanak dan yang gila dan hajarkan atasnya dengan sumpah dan digagahi akan dia, dan tiap-tiap suatu yang harus dijualkan dia harus digadaikan dia pada hutang apabila sudah tetap sabitnya pada zimmah, dan keluar dengan hutang itu ain, maka tiada sah digadaikan seperti mata benda yang dirampaskan dia, dicuri. Dua nota kakinya bahasa Arab. Dan yang dipinjamkan dia, sambung balik ya.
maka tiada sah digadaikan seperti mata benda yang dirampaskan dia, dicuri, dan yang dipinjamkan dia, dan umpamanya seperti mata benda yang dibawa lihat kerana hendak dibelinya dan keluar dengan hutang yang tetap pada zimmah hutang yang belum lagi tetap, seperti hutang salam, hutang tempah, dan saman, iaitu harga dalam masa khiyar. Dan harus bagi yang menggadai ia rujuk padanya, iaitu difasahkan, tak jadi akadnya selama belum diterima akan dia oleh murtahin yang pemegang gadai. Maka jika sudah diterima akan ain yang digadainya, barangnya dah dapat, lazimlah warhunnya, dah jadi mestilah, tak boleh tarik balik gadai itu. Dan tertegahlah atas yang menggadainya rujuk padanya, dah dapat, dah tak boleh rujuk. Maka tiada sah ia tasarruf pelbagaikan, iaitu memerintah yang menghilangkan milik seperti wakaf, atau yang mengurangkan dia seperti dikahwinnya kalau hamba atau disewanya, atau diberi pinjam jika hutang itu tunai, atau jadi tunai ia dahulu daripada selesai masa keduanya. Dan tiada harus baginya wati setubuh kerana takutkan buntingnya mengandung dan mengucupkan dia, dan umpamanya jika menghelakan bagi wati ke arah setubuh. Dan jika tiada, maka tiada ditegahkan dia, dan tertegah atasnya merdeheka. Ni banyak cerita pasal hamba Dan tiada lulus sesuatu daripada tasarrufnya pelbagainya, melainkan merdeheka orang yang kaya, dan diperanakkan dia, dan lazim akan dia harganya jadi gadaian tempat asalnya. Dan jika dahulu daripada dikobatkan dia, diterimakan dia sekalipun dengan ketiadaan kebaharuan akad lagi, kerana berdiri ia pada tempatnya. Dan anak yang hasil daripada wati, wawnya tinggal rohin itu merdeheka lagi dibangsakan baginya, dan tiada wajib digantikan, jadi waris dia lah, tiada wajib digantikan qimahnya. Adapun orang yang papa, maka tiada lulus merdehekanya. Dan jika terurai rohnunya, apa nama ni, gadainya sekalipun, dan tiada dilulus peranaknya akan dia pada ketika itu, maka jika terurai rohnunya dengan tiada dijual, atau dengan dijualkan dia kemudian kembali pula kepada miliknya, luluslah peranaknya, kerana bahawasanya ia perbuatan yang tiada dapat dikembalikan dia, dan senya menegahkan daripada lulusnya oleh mani' penghalang. Maka apabila hilang mani' penghalang, sabitlah, tetaplah hukumnya. Ini banyak hukum hamba. Dan harus bagi rohin, orang yang menggadai, yang malik, yang penguasa ia, mengambil manfaat dengan benda yang digadaikan dia, yang tiada mengurangkan dia, seperti mengendarai akan binatang, dan mendiami pada rumah tiada bina, bukan bina rumah baru, dan bertanam pada bumi. Kemudian jika dapat mengambil manfaat itu dengan tiada dikembalikan dia, mata kakinya kalau dengan tiada dikembalikan dia, artinya marhun yang memegang gadai itu dipulangkan kepada rohin yang menggadai, seperti menjahit dan menyurat, menulis, jangan dikembalikan dia. Dan jika tiada, maka dikembalikan dia. Dan disaksikan atasnya pada awal menuntuti kembalinya jika ia tuhmah, apa nama ni tadi, charge, apa, dakwaan akan dia, dakwa. Dan jika mengambil oleh rohin yang menggadai akan benda yang digadainya kerana mengambil manfaat yang harus, maka binasa ia pada tangannya dengan tiada taksir. Tiada wajib dominkan dia, jamin, domin, jaminlah. Dan harus bagi rohin
wati dan tasarruf pelbagai yang ditegahkan dia itu dengan izin murtahin yang pemegang gadai, dan harus bagi murtahin rujuk daripada izinnya dahulu daripada ditasarrufkan dia. Mula-mula bagi, lepas tu tak bagi, boleh. Seperti barang yang harus bagi maukil, mengizalkan wakil, tarik balik wakil dahulu daripada tasarrufnya sebelum dia buat apa-apa. Maka jika ia tasarruf kemudian daripada rujuknya, lagha tasarrufnya, tak apalah. Dan tiada ditegahkan rohin, orang yang menggadai, daripada maslahat kepentingan mata benda yang digadainya, seperti berpetik dan berbekam. Dan wajib atas rohin yang menggadai, yang malik, yang pemilik itu, belanja yang belanja benda yang digadainya, seperti nafkah sahaya dan umpan binatang. Maka jika rohin, jim je tak ada titik dia, maka jika rohin yang menggadai itu bukannya malik, yang punya, maka seperti bahawa adalah benda yang digadai itu dipinjamkan dia. Ni malik kat sini orang kaya lah. Kerana digadaikan dia, maka belanjanya atas maliknya, tiada atas rohin. Masih lagi cerita hamba ataupun binatang. Bermula rohin yang menggadai itu dihantarkan dia atas jalan amanah, tiada didomankan dia, dijamin oleh murtahin, oleh yang pemegang gadai, melainkan dengan taksir padanya, cuai padanya, seperti mengendarakan binatang atau dimuat atasnya atau dipakaikan bejana dan umpama yang tersebut, maka wajib didomankan dia, dijaminkan gantilah. Dan jika mendakwa murtahin yang pemegang gadai akan binasanya dan tiada disebutkan sebab binasanya, zahirnya dan tersembunyinya, dibenarkan dia dengan sumpahnya, kena bersumpah. Sama demikian lagi jika disebutkan sebabnya yang tersembunyi, seperti dicuri orang, atau disebutkan sebabnya yang zahir, seperti terbakar rumah yang diketahui orang akan dia, tiada diketahuikan umumnya, atau diketahui orang akan dia dan diketahuikan umumnya, dan dituhmah, didakwa akan murtahin pemegang gadai dengan ihtimal menanggung ia, pindahkan dia dahulu daripada binasanya dan sejahtera ia, maka jika tiada dituhmah, didakwa akan dia, tiada berhajat pada sumpah lagi. Maka jika ia sebut akan yang zahir yang tiada diketahui orang akan dia dan tiada diketahui akan umumnya, maka hajat kepada saksi atas hasilnya dan berhajat kepada sumpah atas binasanya dengan dia. Dan jika mendakwa murtahin, pemegang gadai akan mengembalikan benda yang digadainya kepada rohin yang menggadai, tiada diterimakan dia melainkan dengan saksi. Dan jika diterima oleh murtahin, pemegang gadai, setengah hutang yang atas rohin yang menggadai, tiada terhurai sesuatu daripada mat ini, benda ini, daripada ni titiknya tu, mim dan alif ya nun, madayin ni, hutang ni, daripada hutang hingga ditunaikan sekaliannya. Itu kalau barang dijual, hutangnya masih tak selesai, macam doktor cakap tadi tu kan, dijual tapi hutangnya belum selesai lagi, harganya murah, dia masih hutang hingga ditunaikan sekaliannya, masih berhutang. Hujung tu je lah yang ada jawab tu. Maksudnya kalau dijual barangnya belum dapat bayar hutang yang dia pinjam, dia masih berhutang lah. Lepas tu soalannya yang untung tu kan, pinjam sebelum tadi nanti tak yang soal tak cukup untuk bayar hutang tu tadi dah dijawab lah, maknanya dia jadi hutang. Terima kasih Allah.
ulang dulu tak ya. Bismillah. Sebelum tadi ni buat ibadat je kan. Malam tadi puasa haji. Udhiyah, korban, akikah tak ada. Buat makan tak ada tuan-tuan. Nanti saya semak lagi kitab yang lain kalau ada. Ada kitab lain sini? Tak ada. Tak ada ya? Saya semak kitab lain. Baik, azan dulu. Nanti kita sambung sikit syarikat sampai buat sembahyang. Saya bilang tadi ni kitab besar, tapi perbahasan dia pun perinci, tapi dia bab ibadat. Kalau muamalah dia tak masuk.
Baik, soalan yang kedua tadi, bolehkah bila dijual ada lebihan, siapa yang kena ambil, tukang yang menggadai ataupun pemegang gadai? Rupanya dalam surat 34 tadi tu. Kalau kita baca balik, maka jika sudah diterima tiadalah boleh ditarik balik. Kalau dalam akad gadai ada mengandungi syarat yang merugikan pemegang gadai, yang mempunyai pemegang gadai ni orang yang pegang lah, jaga kan, atau orang yang menggadai yang punya harta tu yang asal, seperti tak boleh jual apabila sampai tempoh hutang. Sampai tempoh hutang tak boleh jual bersyarat, atau manfaat barang itu kembali kepada pemegang gadai, atau apa yang bertambah pada barang itu kembali kepada pemegang gadai. Itu apa yang bertambah tu atau apa yang bertambah pada barang itu termasuk jadi cagaran, tidaklah sah gadaian dalam tiga-tiga masalah ini. Jadi yang apa berkait dengan soalan tadi tu, apa yang bertambah pada barang itu, maknanya kalau tanah harga memang sentiasa naik. Kenapa tak sah? Kerana dalam masalah yang pertama bertentang dengan tujuan mengadakan gadaian, dan dalam masalah yang kedua, ambil masalah yang kedua ni, bertentang dengan kehendak akad gadai. Kerana tujuan akadnya bahawa manfaat barang itu untuk yang menggadai, asalnya yang mempunyai barang tu. Dia untuk satu dapatkan hutang, diletak barang. Kemudian bila sampai masanya tempoh contoh 6 bulan, dia tak dapat bayar, jadi yang mempunyai yang pegang barang tu, pemegang gadai tu, jual ikut berapa banyak yang dihutangkan. Lebih tu kena pulang kepada penggadai, sebab asalnya tak boleh merugikan pemegang gadai dan orang yang menggadai. Dan macam tadi, kalau tanah dijual ada untung lebih daripada hutang, maka kena serah kepada yang menggadai, yang mempunyai asal harta itulah. Kalau tak sah gadaian, maknanya harta tu jadi haram lah kalau yang menjaga barang gadai itu ambil. Gitu macam Haji cakap tadi lah. Jadi kalau jual barang tu tak cukup untuk bayar hutang, yang menggadai tu, yang mempunyai asal harta, kena bayar hutang. Dikira hutang dengan yang pegang barang gadai tadi. Kalau yang pegang gadai dah sampai masa untuk bayar hutang, si yang menggadai ni tak ada duit, tak cukup, dia jual ada untung, maka yang untung lebih daripada yang dihutangkan tu kena serah kepada mempunyai barang tu, yang menggadai. Itu ada kat situ tu jawapan dia, tak perasan betul. Kalau ada sambung yang ketiga, atau apa yang bertambah pada barang itu termasuk jadi cagaran, tidaklah sah. Kenapa? Kerana tidak diketahui berapa tambahan itu, boleh jadi ada tambahan dan boleh jadi tak ada tambahan. Masalah asalnya pada penggaya. Maknanya yang pemegang gadai ni, dia kena niat menolong, bukan niat nak cari untung. Macam juga
yang sebelum ni apa tu, memberi hutang tu, memberi loan tu, asalnya memberi hutang pada orang ni untuk tolong orang yang susah, bukan cari untung daripada penolongan tersebut. Tu yang tak dibenarkan riba tu, interest tu. Asal hukumnya tu nak menolong. Tapi kalau dah ambil untung daripada penolongan tersebut, pembantuan tersebut, dah tak boleh, dah tak dibenarkan. Kena ambil cara lain lah. Kedai pajak tu dia ada bayaran sewa kan, sewa jaga. Yang saya ingat dalam sepanjang yang saya gadai tu apa nama tu, ada teks dia tu kan, upah simpan, upah jaga, dia ada tulis. Jadi kita upah dia menjaga dan menyimpan tu lah. Kat situlah untungnya. Kalau ar-rahnu upahnya murah sikit. Kalau bukan ar-rahnu, kedai Thai kucing ke apa ke, itu agak mahal sikit dia punya upah dia tu kan. Baik. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau kita ada kemampuan beli emas yang betul-betul emas, dengan emas putih, betul-betul emas 916 ke 999 ke kan. Ada masa sesak tu boleh pakai. Kemudian dia ada tempoh dia 6 bulan. 6 bulan baru kena tebus. Kalau tak mampu 6 bulan tu, tambah masa simpan tu, tambahlah upah simpan. Macam tu. Maknanya perbaharui perjanjian. Baik. Rasanya cukuplah kadar tu. Bab syarikat kita sambung minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.